Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua murid-murid. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1. Baik murid-murid, hari ini kita akan belajar tajuk dalam kemahiran tata bahasa, iaitu kata kerja pasif. Okey. Baik, sila buka buku teks masing-masing. Muka surat 44. Okey. Bahasa Melayu jilid 1. Baik. Kita nak belajar kata kerja pasif. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan kata kerja pasif? Sebelum tu kita ulang kaji semula apa yang dimaksudkan dengan kata kerja. Mudah nak faham. Kata kerja tu ialah kata perbuatan. Macam kita makan, minum, berjalan, tidur, membaca, membasuh, menyapu. Okey, apa saja yang kita buat, perbuatan kita, itu kita panggil kata kerja. Tapi hari ini kita nak fokus kepada kata kerja pasif. Apa itu kata kerja pasif? Baik, cuba tengok info bahasa. Tengok info bahasa. Okey. Kata kerja pasif ialah kata kerja hasil perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Kata kerja pasif maksudnya kata kerja yang dia bertukar ayatnya daripada ayat aktif bertukar menjadi ayat pasif. Baik, contoh. Ini saya nak bagi faham lagi apa yang dimaksudkan dengan ayat pasif, ayat aktif tu. Okey. Contohnya ayat di sini. Azura membaca buku. Okey. Ini kita panggil ayat aktif. Azura membaca buku. Dia biasalah macam kita buat ayat biasa kan. Dia panggil ayat aktif. Manakala ayat pasif kita baca di sini ditukar. Buku dibaca oleh Azura. Ini nama dia ayat pasif. Jadi kata kerja pasif itu dia jadi dibaca. Kalau aktif, kata kerja aktif membaca. Jadi kalau kata kerja pasif dia tulis kat sini dibaca oleh. Kalau aktif tadi pelakunya iaitu Azura duduk dekat depan ayat. Manakala kalau ayat pasif pelakunya duduk di belakang. Subjeknya pula duduk di hadapan buku ni. Tadi kalau aktif bukunya duduk di belakang. Azura membaca buku, bukunya duduk di ujung ayat. Bila di pasif, buku dibaca oleh Azura. Buku pula ataupun subjek bagi buku ini duduk di depan, dibaca oleh Azura. Pelakunya pula duduk di belakang. Baik, kita nak faham lagi, kita pergi ke tajuk yang kita nak belajar hari ini. Okey, baik, ini adalah suasana gambar sebuah bilik. Bilik siapa ni? Bilik Rizal. Baik, kita baca dahulu ya. Ini bilik Rizal. Bilik ini dikemas oleh Rizal. Dia dibantu oleh ayah, ibu dan kakaknya. Okey. Jadi murid-murid, murid-murid di rumah adakah bilik sendiri ataupun ruang tidur sendiri? Jadi kalau kita ada bilik sendiri ataupun ruang tidur sendiri, eloklah kita jaga kebersihan tempat tidur kita ataupun bilik tidur kita. Okey. Baik. Kita pergi ayat di sini ya. Ayat yang pertama. Lepas ni kita akan bina ayat satu persatu. Ayat yang pertama,
Perkataannya ialah dilap. Okey, dilap. Ayatnya, cermin tingkap dilap oleh ayah. Cermin tingkap dilap oleh ayah. Okey, ni gambar dia. Okey, gambar seterusnya, disangkut. Okey, siapa yang sangkut ni? Ibu Rizal. Dia sangkut apa? Baju sekolah Rizal. Baik, kita bina ayat dekat sini. Jadi, baju ya. Baju sekolah Rizal disangkut oleh ibunya. Okey, sekali lagi saya ulang. Baju sekolah Rizal disangkut oleh ibunya. Okey. Seterusnya, ayat disapu. Siapa yang menyapu kat sini? Kakak Rizal yang sedang menyapu sampah. Jadi ayatnya, kalau sampah itu disapu oleh kakak Rizal. Sekali lagi, sampah itu disapu oleh kakak Rizal. Baik, seterusnya kita pergi kat sini. Perkataannya ialah ditukar. Ya, perkataannya ialah ditukar. Apa yang ditukar di sini? Cadar. Cadar katil ni kan. Cadar katil Rizal ni. Jadi siapa yang tukar? Jadi kita boleh tengoklah sama ada ibu dia ke, kakak dia ke, atau Rizal sendiri ke, atau ayahnya. Jadi kita boleh reka di sini ya. Katalah kita sebut ibu dia lah contohnya. Baik. Jadi cadar katil ditukar oleh ibu Rizal. Okey. Murid-murid boleh buat ayat lain pun tak apa. Okey. Sekali lagi, cadar katil ditukar oleh ibu Rizal. Baik, yang terakhir perkataannya ialah disusun. Disusun. Apa yang disusun? Buku. Siapa yang menyusun buku? Rizal. Okey, kita buat ayat. Buku itu disusun oleh Rizal. Buku itu disusun oleh Rizal. Okey, baik. Jadi sekarang ni murid-murid sila bina ayat seperti mana ayat yang telah Ustaz bina tadi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 perkataan ini tulis di dalam buku tulis masing-masing dan bina ayat sendiri. Boleh bina ayat menggunakan ayat yang saya buat, ataupun boleh buat ayat sendiri mengikut kesesuaian. Baik, itu sahaja pelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih.